Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami Kumpulan 1 akan membentangkan tajuk berkenaan krisis kekeluargaan dan tingkah laku moral yang boleh mendatangkan kesan pembinaan masyarakat. Baiklah, berikutan adalah ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama Abdul Hadi Beza Nure, nombor matrik 12100037. Kemudian yang kedua adalah Nur Atira binti Amdam, nombor matrik 12100036. Kemudian yang ketiga adalah Hawa Munirah binti Yahya 121315. Kemudian diikuti dengan Ayu Zahira binti Darwes 12100038. Kemudian yang kelima adalah Nur Syakirah binti Jamil 121315. Dan yang terakhir ialah Nur Ilahi binti Ahmad 12100033. Baiklah, sekarang saya akan masuk kepada yang pertama, bahagian introduction, iaitu yang merangkumi daripada pengenalan, objektif dan juga skop kajian. Baiklah, sekarang saya akan mulakan dengan yang pertama, iaitu bab pengenalan. Keruntuhan moral dalam masyarakat kini kebanyakan berpunca daripada kewujudan krisis dan juga isu sistem kekeluargaan yang memberi pelbagai kesan yang buruk terhadap setiap isi rumah ataupun sesuatu isi rumah. Secara rasionalnya ataupun persoalan kajiannya adalah apakah krisis yang berlaku dalam sistem kekeluargaan dan juga kesan-kesan daripada krisis tersebut. Dalam kajian ini, terkandung 3 objektif kajian, iaitu menganalisis definisi keluarga, tingkah laku moral dan krisis. Yang kedua, mengenal pasti krisis yang berlaku dalam sistem kekeluargaan. Dan yang ketiga, mengkaji kesan-kesan daripada sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam pembinaan masyarakat. Dalam skop kajian ini, kami memfokuskan dalam mencari penyelesaian kepada isu kekeluargaan, isu tingkah laku moral dalam masyarakat dan juga isu ekonomi dalam negara. Untuk metodologi kajian kami menggunakan kaedah kepustakaan yang kebanyakannya merupakan sumber rujukan daripada internet sahaja. Ini berikutan daripada kekangan pandemik COVID-19 bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pengkaji dapat dijaga. Nama saya Hawa Munirah binti Yahya, nombor matrik 12131158. Di sini saya akan menerangkan secara ringkas tentang kajian literatur. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Mohamad Harun telah mengatakan bahawa usaha dalam mempromosikan talian kasih yang dapat mendekati mereka yang menjadi mangsa daripada keganasan rumah tangga. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia, jumlah kes keganasan rumah tangga pada tahun 2020 adalah lebih sedikit berbanding pada tahun 2019, iaitu 5,657 kes yang dilaporkan. Semasa Perintah Kawalan Pergerakan dijalankan pada Januari hingga Ogos 2020, kes telah mencatatkan jumlah sebanyak 4,905 kes, manakala pada bulan Mac hingga Disember 2020, kes telah mencatatkan 4,110 kes. Kemudian pada bulan Januari hingga Ogos 2021, jumlah yang direkodkan adalah 4,905 kes yang membawa jumlah sebanyak 9,015 kes. Kajian literatur yang seterusnya ialah Muhammad Nasaruddin Parzi menyatakan sebanyak 66,440 kes penceraian telah membabitkan individu yang beragama Islam, yang mana telah didaftarkan sepanjang tempoh pandemik COVID-19 sejak bulan Mac hingga Ogos tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah berkata, negeri Selangor mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 12,479 kes, manakala jumlah paling sedikit dicatatkan ialah negeri Sarawak iaitu 561 kes. Beliau berkata lagi, setelah tercetusnya pelaksanaan PKP 2.0, hampir 80% ibu bapa menyatakan kehidupan mereka mulai terkesan dari segi ekonomi dan kesihatan mental.
tambah Perdana Menteri lagi. Dari segi ekonomi, hampir 28% ibu bapa mengatakan keadaan kewangan mereka bertambah lebih teruk berbanding ketika tempoh pelaksanaan PKP sebelumnya. Ini terbukti bahawa menurut tinjauan mendapati 84.1% ibu bapa mengalami tekanan emosi atau stres. Berikut definisi keluarga tingkah laku moral dan krisis. Keluarga merupakan satu persalinan darah antara satu kumpulan manusia sama ada melalui perkahwinan atau penjagaan yang mana anggotanya tinggal di rumah yang sama. Keluarga merupakan sesebuah masyarakat yang terdiri daripada orang tua iaitu ibu bapa dan anak-anak. Tingkah laku moral bermaksud perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang individu berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Krisis pula menunjukkan sesuatu keadaan atau kejadian yang tidak stabil dan tidak aman. Pada bahagian ini, saya ingin menerangkan tentang krisis-krisis dalam sistem kekeluargaan. Pertama, kemiskinan. Kemiskinan yang berlaku dalam keluarga disebabkan berlakunya taraf hidup yang menurun kerana keperluan isi rumah tidak dapat dipenuhi. Contohnya tempat tinggal dan makan minum. Kedua, masalah pengangguran. Ketua keluarga atau para suami yang tidak mempunyai pekerjaan tetap disebabkan peluang pekerjaan yang semakin berkurangan mengakibatkan kehidupan dalam keluarga tidak sempurna dan harmoni. Ketiga, pengabaian tanggungjawab, iaitu ahli keluarga tidak memberikan perhatian yang secukupnya kepada kewajipan yang dipikul olehnya. Contohnya, ibu bapa mengabaikan kebajikan anak-anak seperti makan, minum dan pakaian. Keempat, kurangnya penghayatan agama dalam keluarga. Kekeruhan suasana rumah tangga dan hubungan ahli keluarga menjadi tegang dan ia kebanyakannya berpunca daripada masalah kurangnya didikan agama dan kemahiran ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Zahira binti Darwis memegang kad matrik 121038 akan menguraikan tentang kesan-kesan daripada krisis kekeluargaan dan tingkah laku moral dalam proses pembentukan masyarakat. Kesan yang pertama adalah wujudnya masalah sosial. Anak-anak kurang mendapat kasih sayang akibat daripada krisis yang berlaku dalam keluarga menyebabkan mereka cenderung mendapatkan kasih sayang daripada orang luar. Ibu bapa yang mengabaikan anak-anak memberi kesan kepada kehidupan mereka sehingga ada yang memilih jalan yang salah. Anak-anak akan menjadi masalah kepada keluarga, masyarakat dan negara kerana apabila tidak terdidik akan menyumbang kepada masalah sosial. Contohnya, anak-anak terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Ketagihan dadah menyebabkan mereka sanggup melakukan pelbagai perkara termasuk jenayah berat maupun jenayah ringan. Masalah sosial yang lain seperti mengandung anak tidak sah taraf akibat daripada gaya hidup yang tidak sihat. Pastinya tanpa pantauan daripada ibu bapa, anak-anak tiada bimbingan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Kesan daripada krisis sistem kekeluargaan dan tingkah laku moral yang berikutnya adalah ancaman keselamatan. Hal ini dikatakan demikian kerana wujudnya rasa tidak selamat dalam kalangan masyarakat kerana kes jenayah yang berlaku di sekitar. Contohnya kes rompak, ragut, rogol, pecah rumah dan sebagainya. Krisis yang berlaku dalam keluarga menyebabkan individu terpaksa atau secara sukarela melakukan jenayah. Kes jenayah yang berlaku dalam kejiranan malah menyebabkan hubungan silaturahim antara masyarakat sekitar tidak erat dan tidak harmoni. Kerisauan wujud dalam anggota masyarakat disebabkan kes rompak dan pecah rumah yang dapat kita lihat sangat jelas pada hari ini. Kesan yang berikutnya adalah kepada ekonomi negara. Impian dalam mewujudkan negara yang harmoni tidak dapat direalisasikan akibat daripada peningkatan kes jenayah yang semakin tinggi. Negara terpaksa mengeluarkan modal yang tinggi untuk membantu dalam menyelesaikan masalah sosial masyarakat. Sebagai contoh, pihak kerajaan dan pihak swasta mewujudkan pusat pemulihan akhlak seperti Pusat Pemulihan Narkotik Seluruh Malaysia iaitu PUSPEN, menganjurkan program-program kemasyarakatan sepanjang tahun, menjalankan operasi bagi membanteras jenayah dan banyak lagi. Negara turut mendapat kesan negatif dari sudut pencemaran nama baik apabila terlalu banyak kes jenayah. Nama baik negara Malaysia akan tercemar dan boleh menjejaskan ekonomi dalam sektor pelancongan. Baiklah, saya akan menerangkan beberapa cadangan bagi mencegah institusi kekeluargaan daripada berpecah belah. Baiklah, cadangan yang pertama adalah dengan memantapkan hubungan kekeluargaan. Setiap pasangan yang ingin berumah tangga perlulah bersedia untuk menghadapi cabaran dalam rumah tangga. Selain itu, ibu bapa perlulah memberi kasih sayang dan juga perhatian yang penuh kepada anak-anak bagi mengelakkan rasa pengabaian.
Selain itu juga, ibu bapa perlulah meningkatkan kemahiran komunikasi di antara pasangan dan juga anak-anak bagi mengelakkan salah faham di antara satu sama lain. Baiklah, cadangan yang seterusnya adalah dengan menyediakan perkhidmatan kaunseling. Dengan menyediakan perkhidmatan kaunseling yang terdiri daripada pakar-pakar kaunselor yang berprofesional dalam institusi kekeluargaan, mereka dapat mengenal pasti masalah tekanan jiwa ataupun isu personaliti daripada pasangan yang boleh menyebabkan sesebuah keluarga itu berpecah belah. Perkhidmatan ini juga dapat memberi ruang kepada mangsa pengabaian ataupun mangsa keganasan rumah tangga untuk mereka meluahkan segala masalah mereka kepada pakar-pakar kaunseling dan juga dapat membantu mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baiklah, cadangan seterusnya adalah pemantapan nilai agama. Pemantapan nilai agama ini adalah dengan setiap keluarga perlulah mengikut asas-asas yang diajar dalam agama Islam bagi meningkatkan nilai keharmonian dan juga kebahagiaan dalam rumah tangga. Cadangan yang terakhir adalah dengan penerapan nilai kekeluargaan dalam rumah tangga. Ini adalah dengan menunjukkan contoh teladan yang baik ataupun perbuatan yang baik kepada anak-anak. Selain itu juga, ibu bapa perlulah menjaga setiap tingkah laku ataupun perbuatan di hadapan anak-anak bagi mengelakkan mereka untuk meniru aksi-aksi yang tidak baik. Yang terakhir sekali adalah dengan saling membantu antara satu sama lain bagi mengelakkan salah faham di antara pasangan bagi mengelakkan institusi kekeluargaan daripada berpecah belah.